Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda sahaja. Atas permintaan ramai, kita dah extend batch PKP 3.0 lagi 3 batch. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Tuan, kalau saya boleh tahu, kalau tuan boleh cerita sebab saya pun tak berapa nak clear sangat kalau dari sudut medik lah. Setahu saya kalau ada situasi yang tegang, contohnya macam yang berlaku ni lah, yang pernah berlaku ni, kalau dari segi Geneva Convention, medik tak boleh disentuh kan? Betul. Sepatutnya tak boleh sentuh. Okey. Jadi adakah medik dibekalkan dengan senjata juga sekiranya berlaku ketegangan ni? Masih. Kita masih pegang senjata dengan peluang hidup sama je macam orang lain. Cuma awak jadi isu sikit lah sebab pada waktu tu bukanlah untuk kita condemn anybody tak, tapi untuk penambahbaikan di masa hadapan. Orang lain dapat macam helmet NATO, dapat bulletproof punya jaket and so on, tapi waktu tu medical masih belum dapat because kita pun dekat depan, so risiko sikit. Tapi after penambahbaikan kita request and so on, so after that dapat, tapi lambat sikit daripada waktu yang sepatutnya kita dapat lah. Tapi sama dia pegang senjata sama, still kita masuk ke depan untuk evacuate sakit dan sebagainya. Kalau tuan boleh share, mungkin tuan boleh cerita pengalaman ketika Ops Daulat yang tuan rasa yang paling mendebarkan tuan. Kira paling memang tuan rasa ini memang aku mati malam ni kot. Mungkinlah tuan. Tuan boleh cerita sikit. Kejadian tu bila kita masuk dekat hospital ni, kita perlu pergi ke depan lagi tau. Lebih kurang dalam 10 km. Dia ada satu kawasan staging sebelum sampai ke Tandua tu. So dia perlu masuklah dalam betul-betul jalan gereba, jalan yang tak ada jalan betul-betul, masuk dalam satu tempat ni di kelapa sawit. So kita akan staging situ, ramai-ramai semua akan staging situ sebelum diorang pergi ke depan. So sana memang gelap dan tak ada apa-apa langsung. So kadang-kadang malam tu boleh dengar aja bunyi orang tembak du. Tapi kebanyakan hari memang akan bunyi macam tu. Kita dengar orang tembak gul, tapi kita tak tahu kat mana. So musuh ni pun kita tak tahu siapa musuh tu. So tiba-tiba je medik. Dia tak tahu dah. Okey, ada something dah. So kita lari lah. Cuma satu kejadian tu yang teruk tu, dia kena tembak betul-betul lah. Betul-betul mungkin daripada belakang, terkena betul-betul dekat kita punya tempat berak tu, dubur kita tu. Pecah dekat situ. Pam. Tu agak serius lah. So pendarahan yang agak susah untuk handle lah waktu tu. So memang complicated jugalah kes tu. So memang ada kes lah. Memang obviously banyaklah kes. Banyak kes yang kita lalui. Mungkin orang luar tak tahu, tapi memang kita lalui benda tu lah. Dan satu kejadian tu bila kita nak keluar kan sakit tu, so kita kena naik ambulans lah. So nak kena naik ambulans Medan, nak kena keluar daripada kawasan tu. Waktu tu pun gelap jugalah. Tak ingat dah subuh ataupun maghrib lah lebih kurang macam tu. Tapi suasana tu gelap sikit lah. Saya cakap dengan ambulans tak berjalan. Driver ni dia diam, dia tak cakap apa. Saya cakap jalan lah. Lepas tu dia diam, dia tak cakap apa. Saya kata, jalan. Kenapa tak berjalan? Dia terkejut. So
efek pada dia tu bila dia tengok benda kejadian tu dan dia tengok orang yang cedera tu dia jadi dia jadi blank, dia jadi blur tiba-tiba seorang-seorang dia. So Macam saya cakap, jalan. trauma lah tak nak? Macam trauma betul-betul kat situ. Dia cakap, no jalan, tak boleh, kita nak kena keluarkan rumah sakit. Dia tak cakap apa. Dia sebenarnya bila tanya dia balik, kenapa tadi kejadian macam tu, kenapa? Sebab dia jadi takut, dia tak berani. Dia takut lagi, tiba-tiba kita keluar on the way, tiba-tiba musuh keluar, apa jadi dekat dia? Sampai macam tu lah. So saya cakap, no, saya duduk kat depan, saya ada dekat paramedik, no, kita keluar sama-sama. So don't worry, apa-apa jadi sama-sama. So lah kali kita dah bagi confident dengan dia selamat dan sebagainya, dia baru dia berjalan. Itu salah satu lah. Dengar daripada cerita tuan ni, bukan tuan geram tuan sebab ada yang cakap apa. Saya tak tahulah. Setiap kali bila saya borak dengan sini-sini officer, dengan kawan-kawan saya yang terlibat dengan Ops Daulat masa diorang masih dalam servis, saya selalu orang kata meluahkanlah. Saya geram tuan kalau ada orang cakap Ops Daulat ni sandiwara lah, lakonan lah. Aduh. Betul. Saya akan marah. Dulu pun saya marah. Kalau orang cakap je, saya akan tu reply je kat situ. Sebab of course marah. Sebab dia orang tak nampak benda tu. Dan kita pun bukan jenis yang nak jaja dengan orang. Okay, aku jumpa sakit ni, pergi selfie dengan orang sakit. Tak, kita pun tak beritahu orang. Even press nak try dapatkan maklumat tu pun dia orang tak dapat. So, dia orang keliling nak masuk kita punya forward punya hospital. Kita mesti tak benarkan. So, dia orang tak tahu maklumat tu. Tapi orang tak nampak, dia orang dah ingat politik. No, itu bukan politik. Betul. Itu real. Dan mayat tu yang kita angkat tu adalah mayat yang real. Bukan mayat tipu-tipu. Even mayat askar yang kita angkat tu terburai, pecah kepala dan keluar otak depan-depan angkat. No, it's real. Bukan mainan. Orang dia tak tahu benda tu. So, dia orang tak nampak. Dan banyak kes kita handle yang serius-serius, memang banyak. Cuma orang tak tahu benda tu. Itu je. Nak cakap real. Saya dekat forward, saya medical team, saya sendiri pergi ambil orang sakit. Saya ada sering naik heli untuk hantar pesakit pergi ke Sandakat. Real. Berdepan mata. Cuma orang tak tahu. So, itulah. Banyaklah kejadian-kejadian lain. Salah satu dia seorang PJA kena tembak dekat muka. Betul-betul kat sini. Pecah besar. So, itu mungkin masuk berita kalau tak salah kes tu. So, pecah. So escort pergi ke hospital. Ada lagi kejadian yang agak meruntun hati bila budak kan. So ada dua kes yang dia budak. So satu ni dia keluar, diorang ni bukan musuh, tapi diorang ni adalah penduduk yang tinggal dekat situ, tapi diorang tak ada IC. Bila tak ada IC, diorang takut. Diorang nak keluar takut kena tangkap polis. Polis dah banyak semua kan. Lagi kalau nak tunjuk diri pun takut kena tangkap. So diorang tak tahu pergi mana. So apa diorang, ada satu family ni diorang menyorok di belakang pokok, tak salah macam tu lah. So bila nampak meragukan, bergoyang lah apa semua pokok, orang jadi dah waktu tu dah tengah darurat kan. So adalah pergolakan kat situ, kena tembak lah diorang ni kan. Dia bawa mai. So saya ingatkan ayah dia ni yang tercedera, tangan dia memang pecah lah, memang kena tembak pecah lah tangan dia ni. Rupanya ada anak dia seorang dalam 3 tahun lah, terkena kaki berdarah. Tu meninggal lah. Waktu tu bila budak kena ni kita runtun hati sikit lah kan. Tu kes pertama. Kes kedua tu, first kita dapat call, tapi waktu tu awal pagi lah. Saya sepanjang masa ni adalah saya punya girl tu duduk belah telinga je, tidur 2-3 bulan tu memang tak tidur langsung. Memang sepanjang masa alert sepanjang masa. Satu kes tu dia call waktu tu dalam 3-4 pagi kot. Dia orang cakap ada yang cedera lah. So dekat forward area, so minta masuk. So awal-awal tu dia minta masuk, naik dengan Nuri masuk ke dalam. Pergi ambil. Saya ingatkan kita nak ambil orang yang cedera sebab ada seorang komando tu lah terkena kaki, splinter dekat kaki lah, tapi bukan serius lah. So ada pendarahan sikit tu. So just nak evacuate dia. Tapi dia orang cakap, doktor tunggu kita, ada budak waktu tu. So kita pun okey tak apa, tunggu kejap. Budak 1.5 tahun, kecil sangat. Waktu tu mungkin saya difahamkan daripada diorang lah. Saya pun tak ada waktu tu. Saya difahamkan daripada orang yang bawa baby tu pada saya. Musuh ni dia serang kita. Lepas tu dia masuk satu rumah. Yang tu kena dapat real punya story daripada orang lain lah. Kena daripada orang yang kejadian tu. Sebab saya handle baby je. Difahamkan dia serang kita, lepas tu dia masuk rumah. So kita pun just ambush lah.
So rupanya ada baby kat dalam tu, satu family ya. So yang lain tu saya dipahamkan meninggal. So cuma baby tu je. So kat baby tu juga, Allah, baby kecilnya. Waktu tu dengan darah dekat kepala lagi. Perut pun berdarah, kaki pun berdarah. Kita pegang ni dah bergetar tangan yang getar. Tu saya dah gambar lah, saya masih simpan pengalaman lagi lah. Memang kita sendiri akan rasa alamak budak lah. Lalu kita handle kat hospital budak macam mana pun kita tenang je. Tapi waktu tu memang doa pada Tuhan, ya Allah Tuhan, bantulah aku nak cucuk masukkan dia punya line masuk tangan tu supaya dapat untuk kita set line lah kan. Nak selamatkan baby tu. Dengan pendarahan lagi atas Heli Nuri lagi waktu tu nak packing dengan bergegar lagi. Oh, waktu tu paling, yang tu sebenarnya tu pengalaman yang paling saya tak lupa sampai sekarang. So budak tu dia, walaupun kita cucuk ke, kita balut dia dan sebagainya, dia langsung tak menangis. Even ke ke tak ada langsung. So dia hanya diam je. Dia tengok je kita buat. Tapi rasa dia masih terkejut lah. Sebab dia meninggal pun dalam dakapan mak dia kalau tak salah saya waktu tu lah. Kita just bantu apa semua, patah balik pergi ke forward area lah. So pergi ke ni, dia orang pakar dan sebagainya, tengok lepas tu lah. So itu memang real lah waktu tu. Handle budak tu memang paling takutkan. Saya dengar tuan cerita pun sebab saya kebetulan ada anak setahun lebih kan. Betul. Benda tu terkesan sebab kita ada anak ni. Tengok benda tu macam anak kita jadi tak boleh lah budak kan. Budak ni lain lah, kita punya respon pun lain lah. Waktu tu walaupun kita cakap tadi Convention Geneva dan sebagainya, orang dah tak tahu dah, diorang tak faham benda ni. Kita cerita ni dia punya war, tapi diorang ni bukan konvensional, diorang tak faham pun masa war, dia tak tahu pun tu medik ke bukan medik, walaupun kita pakai lama medik, dia tahu itu kita ada musuh, itu je. So itulah. Yalah, even yang kita berkonfrontasi tu pun bukannya kalau macam perang antara negara dengan negara, bolehlah kita nak pakai Geneva Convention. Ini kita perang dengan pengganas kan. Tak tahu apa tu. Tak tahu apa tu orang. Diorang belasah je. Itu je lah. Selagi dia boleh tembak, dia tembak je. Kena, menang. So ada juga yang bukan setakat adalah kejadian-kejadian kecil, yang lain tu okey lah. Tapi ada kes yang Allahyarham Abu Hurairah tu yang meninggal, seorang askar tu. Dia bersama kaum sebelah tu. Yang ni dia memang dah arwah meninggal lah. So kita dah keluarkan dia dan sebagainya. Tu memang kita dah tengok pecah kepala, otak berterabur dan sebagainya. Dia keluar dengan kawan dia. Dia duduk satu tempat sebelah kawan dia. Kawan dia ni keluar sampai bercakap sendiri. Dia trauma tengok kejadian depan mata dia. Sampai terkesan yang teruk lah, sampai saya dipahamkan kita dah bagi kaunseling, kita dah bagi bagi rawatan keadaan dan sebagainya, still dia tak boleh handle. Sampai terpaksa kita evacuate dia keluar sampai balik ke KL untuk pakar psikiatrik jumpa dia sendiri. Agak lama dia terkesan tu, sampai saya rasa lama jugalah, memang teruk lah. So psikologi pun diorang terganggu lah, ramai yang terganggu lah. Bila kita pergi satu lagi yang kawasan macam mana kan? Tadi saya cerita pasal psikologi ni, ada yang bila kita pergi kat depan dekat kawasan untuk diorang staging, yang saya cakap tempat ni yang kelapa sawit tadi tu, diorang bila balik ke belakang ni, diorang duduk sekejap sebelum diorang masuk balik, yang tu memang nampak betul-betul efek diorang. So, sebab tu kita ada medical team untuk bagi kaunseling dan sebagainya. Bila diorang staging, ada yang bohong, ada diam, tak mau cakap. Ada juga kita tengok selalu kan, penat dia hura-hura member kan, nak minum lah. Ada seorang turun, diam, dia tak cakap apa, dia duduk diam je. Tu kita tahu dah mesti ada problem dekat situ lah. So dia orang pun penat kat situ kan. So siang malam berapa lama duduk kat situ. So psikologi, PTSD sebagainya semua tu banyak sangat waktu tu lah. Sebab tu ada tim kaunselor turun waktu tu, psikiatris turun dan sebagainya untuk bagi bantuan, support dari segi psikologi. Betul. Saya saya still bayangkan dia budak umur setahun tu kan. Aduh. By the way, saya kira ni satu pengalaman yang sangat berharga untuk tuan lah. Walaupun mungkin pahit di mata, meruntun dekat hati, tapi
satu pengalaman yang tuan boleh ceritakan dekat anak cucu, maybe kepada ni lah tuan punya kenalan sebagai ni lah, orang kata kita dalam keadaan aman ni kita kena bersyukur lah tuan lah. Setuju sangat-sangat. Sangat-sangat setuju. Diorang tak berhenti apa dekat barisan hadapan tu buat. Sebab selama ni kita aman je pun. So selagi tak perang, orang nampak alah askar tu, saya cukup allergic kalau orang cakap, oh askar makan gaji buta. Tu saya cukup allergic. Diorang tak nampak persediaan kita latihan dan sebagainya. Benda tu yang penting. So itulah, orang tak faham benda-benda tu lah. Tapi pengalaman tu memang superb lah. Bukanlah apa, tapi kita fikir dia ni masuk askar mungkin nak perang tu mungkin susah lah, kecuali pergi mission dan sebagainya. Tapi bila kita lalui benda tu sendiri dekat negara kita sendiri, benda tu memang sampai bila-bila lah kita boleh ingat lah. Diorang yang sesetengah lah tuan, sesetengah civilian lah, ataupun boleh saya gelarkan golongan netizen lah tuan. Diorang ni, diorang anggap diorang kena tahu semua. Apa askar buat setiap minit, apa ketika askar tu bertugas, diorang kena tahu. Askar kena bagi tahu diorang. Kalau diorang tak tahu, maknanya askar makan tidur lah. Askar gaji buta. Tapi diorang tak tahu, kita askar, kenapa kita nak kena cerita dekat diorang? Dah nama pun askar. Kita, kalau kita cerita everything dekat diorang, nanti kalau kita ada musuh-musuh, ada spy-spy, kita bukannya tahu pun kita ada musuh ke, ada yang tengah jadi spy kan. So kalau kita cerita dekat diorang, samalah kita macam nak jeruk leher sendirilah. Betul. Tambah sekarang ni tiba-tiba ada China lah, Israel lah. Lepas tu kalau kita nak cerita main suka-suka, banyak musuh dalam tak boleh lah. Betul Tan. Saya cerita betul-betul waktu Dato' itu pun, even dalam kita berperang macam tu pun, masih ada musuh dalam selimut. Warna sendiri dekat. Itu kawasan Lah Datu kan, kawasan Sulu dan sebagainya. Dalam waktu tu pun, ada risik boleh menangkap dalam kawasan ni nak pergi bergerak ke depan. So masih ada menangkap yang tali barut. Yang inform ke depan. Ramai. So even dalam tu ada lagi lah, kita nak cerita dengan orang awam ni, tak boleh lah nak cerita macam tu kan. So kadang-kadang apa semua tak cerita masuk press ke, tak cerita masuk newspaper dan sebagainya. Kalau kita keluarkan benda tu, benda yang simple pun diorang dah boleh buat hura, rumor macam-macam. Yang kita ke depan cakap tak ada apa pun. So diorang akan spin benda tu, spin. Kita duduk kat depan cakap tak ada apa pun. Diorang punya cerita tu macam-macam dah kan. Tapi bila kita bagi maklumat pada orang, diorang akan spin dan orang akan jadi panik. Diorang akan buat cerita macam-macam. Itulah manusia ni kan, kadang-kadang benda tak betul pun diorang nak share. So sekarang ni tuan dah berhenti, tuan dah tamat perkhidmatan. Sekarang ni tuan bertugas dekat mana tuan? Saya berhenti 2018. Lepas tu saya balik ke Penang. Sebelum saya Sarah ni, saya dekat hospital Tunku Mizan. Lepas Tunku Mizan. Betul. Handle untuk pegawai kanan dengan untuk yang pergi mission dan sebagainya lah. So lepas habis tu saya berhenti 2018. Saya start buka klinik sendiri dekat Penang. UNI klinik dekat Penang. Pala Batas Penang. InsyaAllah Tan. Kalau lockdown buka, sebab saya memang plan nak pergi Penang. Plan holiday pergi Penang. InsyaAllah nanti baik Tan. Nanti bolehlah kita jumpa Tan. By the way Tan, saya rasa itu je masa yang kita ada, walaupun dalam masa yang singkat ni, tapi cerita tuan buat saya peluh-peluh lah Tan. Seram Tan dengar. Tapi yang tengah tengok ni, korang jangan risau, apa yang diceritakan oleh Major Dr. Bersara Fitri, ini totally bukan rahsia. Ini bukan rahsia negara ke apa, ini hanyalah pengalaman. Ini pengalaman. Dia pengalaman dan rahsia, kena tahu, bezakan lah. Okay, mungkin boleh, yang tengah tengok pun mungkin boleh ambil iktibar jugalah dengan apa yang Major Dr. Fitri cerita. By the way tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa sekejap, walaupun tuan tengah bekerja sekarang, baru lepas scan baby tuan lepas scan baby seorang. Okey, terima kasih tuan, semoga tuan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, insya-Allah. Kalau ada jodoh, saya pergi Penang, kita jumpa tuan insya-Allah tuan. Okey tuan, assalamualaikum tuan. Assalamualaikum.